Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang yang saya ucapkan. Sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini kita akan membincangkan ataupun saya akan menerangkan 5 kereta JDM hot hatch terbaik 90-an. Nak tahu kereta apa, korang kena stay dengan video ini sampai habis. Tapi sebelum kita meneruskan video kita untuk kali ini, kepada korang yang baru saja terjumpa channel ini, selamat datang yang saya ucapkan. Saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Alright guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai 5 kereta JDM hatchback terbaik 90-an. Alright guys, so dalam video kali ini kita akan lihat 5 kereta JDM terbaik hot hatch ataupun kereta hatchback terbaik 90-an. Semua kereta yang saya senaraikan ini mempunyai enjin turbo dan beberapa unit dengan sistem putaran tayar ataupun kendalian tayar 4-way drive ataupun all-way drive. Ia juga dicipta untuk kejuruteraan performa. Untuk kereta ini juga, jika ada duit sekarang pun belum tentu lagi kita mampu memilikinya. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita pergi kepada topik utama kita. Yang pertama, Mazda Interplay 323. Untuk video yang lepas saya pernah buat mengenai ciri-ciri yang ada pada Mazda Interplay 323 ini. Untuk Mazda Interplay ataupun Mazda Familia 323 hatchback ini, ia dicipta untuk menyertai WRC ataupun World Rally Championship. Enjin tertinggi yang digunakan pada Mazda Interplay 323 ini adalah 1.8 liter 4 silinder 16 valve Dodge dengan bantuan sistem turbo, hasilkan kuasa 210 PS dan 255 Nm torque dengan transmisi 5 kelajuan manual, dan ia dibantu dengan sistem putaran tayar all-wheel drive. Oops, lupa saya nak bagi tahu, untuk Mazda 323 ataupun Mazda Interplay ini, ia merupakan generasi ke-7 Mazda Familia, dikeluarkan pada tahun 1992 sehingga 1993. Alright, itu yang pertama. Seterusnya kita pergi pula kepada yang kedua. Untuk yang kedua ini saya pilih Daihatsu Chery Daihatsu GTI. Untuk Chery Daihatsu GTI ini mula diperkenalkan pada tahun 1993 sehingga 1996. Ia merupakan generasi keempat Daihatsu Chery. Ada beberapa bodi yang diperkenalkan mengenai Chery Daihatsu ini, iaitu 3 pintu, 5 pintu dan 4 pintu sedan. Tapi yang famous untuk hari ini 3 pintu hatchback dengan enjin yang digunakan 1.6 liter 4 silinder 16 valve Soul Turbo. Dapat menghasilkan kuasa 124 PS atau dengan kata lainnya 123 horsepower dan 144 Nm torque. Model ini dipanggil Chery GTI. Ia merupakan model performer yang dicipta oleh Daihatsu. Jadinya dari mana datangnya nama Daihatsu itu? Sebenarnya nama Daihatsu itu datang dari seseorang, iaitu bekas pelumba Argentina. Nama asalnya adalah Alejandro Daihatsu. Ia pernah bekerjasama dengan Daihatsu bagi pasaran luar. Mungkin ada sejarah di antara mereka. So jika korang tahu lebih, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Siapakah Alejandro Daihatsu ini bagi Daihatsu yang sebenarnya? Alright, so itu adalah yang kedua. Seterusnya kita pergi pula kepada yang ketiga. Untuk yang ketiga ini saya pilih Toyota Starlet GT Turbo EP82. Untuk model ini merupakan model tertinggi bagi golongan Starlet. Dikeluarkan pada tahun 1990 dan berakhir pada tahun 1994. Itu kalau tak silap saya. Sebab selepas itu Starlet Glanza dikeluarkan. Tapi untuk model itu tidaklah se-famous Starlet GT Turbo ini. Untuk Starlet GT ini dikenali dengan model EP82 yang mana menggunakan enjin 1.3 liter 16 valve 4 silinder dibantu dengan bantuan
bantuan sistem turbo, menghasilkan kuasa 135 PS pada 6400 RPM dan 157 Nm torque pada 6400 RPM. Ia menggunakan transmisi 5 kelajuan manual, manakala untuk putaran tayar pula ataupun kendalian tayar pula ia menggunakan kendalian tayar front wheel drive. 0 to 100 dikatakan mampu mencapai 8.2 saat, manakala top speed untuk sebuah bodi yang seberat 850 kg ini mampu mencapai 190 hingga 210 km per jam. Alright guys, so itu adalah yang ketiga mengenai Starlight GT. Seterusnya kita masuk pula kepada yang keempat. Untuk yang keempat ini saya agak berminat sikit dengan jentera ini. Ia adalah Nissan Pulsar. Nissan Pulsar yang saya maksudkan adalah Nissan Pulsar GTI R. Ada orang gelar Baby GTR pada hari ini. So kalau nak diceritakan mengenai sejarah Nissan Pulsar ini agak panjang sedikit. Bermulanya dengan siri N dan berakhir dengan siri C. Mula diperkenalkan pada tahun 1978 sehinggalah 2014. Untuk model yang saya akan ceritakan hari ini daripada generasi keempat Nissan Pulsar, ia adalah N14. Pulsar di sini bermaksud Portmanteau of Starting Star. Entah betul tak tahu saya sebut. So jika korang tahu, korang sebutlah dekat bawah ni. Manakala untuk maksudnya pun saya pun tak tahu. Nissan Pulsar GTI R ini mula dicipta pada tahun 1990 sehinggalah 1994. Ia dicipta untuk menyertai WRC ataupun World Rally Championship dengan bentuk bodi 3 pintu hatchback menggunakan chassis dengan kod RNN14 yang disarungkan nadi 2.0 liter SR20 DET dibantu dengan sistem bantuan turbo, menghasilkan kuasa 230 PS pada 6400 RPM dan 284 Nm torque pada 4800 RPM. Untuk transmisi pula 5 speed kelajuan manual dipadamkan dengan sistem putaran tayar ataupun kendalian tayar 4-wheel drive. Sudah cukup untuk sebuah body hatchback ke litar WRC World Rally Championship. Nanti saya akan buat video detail mengenai Nissan Pulsar ini. Seterusnya yang terakhir daripada saya iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini saya pilih jentera daripada Mitsubishi. Ia adalah Mitsubishi Colt GTI yang diperkenalkan pada tahun 1987. Kereta 3 pintu ini bernadikan enjin 1.6 liter 4 silinder 16 valve Dodge dengan bantuan sistem turbo. Kuasa yang dihasilkan untuk enjin ini tidaklah begitu tinggi, hanya 160 PS pada 6000 RPM dan 222 Nm torque pada 2500 RPM dan ia menggunakan sistem transmisi 5 kelajuan manual. Kenapa saya pilih kereta ini dalam list 5 kereta JDM hot hatch terbaik? Kerana ia merupakan kereta hatchback terawal Mitsubishi yang menggunakan sistem 4-wheel drive bagi sebuah body hatchback. Ada yang mengatakan kereta ini dicipta untuk menyertai perlumbaan WRC, tetapi entah betul ataupun tidak. So jika korang tahu, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Selain itu juga kereta ini dicipta dengan jumlah yang terhad. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan kita semua mengenai 5 kereta JDM hatchback terbaik 90-an. Jadinya jika ada apa-apa maklumat yang anda tahu ataupun yang saya terlepas pandang, anda boleh ajukan dekat ruang komen di bawah. Ataupun ada lagi kereta terbaik 90-an hatchback. Jadinya saya rasa mungkin video saya sudah sampai di sini saja. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.